Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, minggu ini kita akan teruskan pembelajaran pendidikan geografi pada bab yang terakhir untuk tingkatan 3, iaitu bab yang ke-11. Tajuknya ialah Kitar Semula. Okey, dalam bab ke-11 ini, kita akan belajar yang berkaitan tentang kitar semula. Kita lihat kepada apakah yang akan kamu belajar dalam bab yang ke-11 ini. Yang pertama, kita akan melihat kepada elemen 3R. Kita akan terangkan yang berkaitan dengan elemen-elemen yang berkaitan dengan kitar semula. 3R iaitu reduce, kemudian reuse dan juga recycle. Itu adalah 3R. Kemudian yang kedua, kamu akan lihat juga yang berkaitan dengan kepentingan amalan kitar semula. Yang ketiga, kita akan lihat beberapa contoh yang boleh kita ambil yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan di beberapa negara yang berkaitan dengan aktiviti kitar semula. Dan yang terakhir, kita akan lihat juga amalan-amalan kitar semula yang pernah dijalankan di negara lain. Kita akan banding bezakan antara aktiviti-aktiviti yang pernah dijalankan di Malaysia dan juga apa aktiviti kitar semula yang dijalankan bagi negara-negara yang lain. Baik, kelas kita teruskan. Pengenalan dia, induksi bab. Kita lihat di sini. Menurut kepada Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan juga Pembersihan Awam SWCOP pada tahun 2017, jumlah penghasilan sisa pepejal, iaitu sampah-sampah di Malaysia adalah sekitar 37,000 tan sehari. Itu maklumat yang penting. Pada tahun 2017 kita telah menghasilkan di negara kita, di Malaysia, sekitar 37,000 tan sehari. Oleh itu, pernahkah kamu mendengar apa itu istilah 3R? Itu yang kita nak lihat hari ini. Yang pertama, berkenaan dengan 3R. Kemudian, kita akan lihat juga, adakah kamu semua tahu tentang kepentingan amalan-amalan kitar semula? Kemudian, apakah amalan kitar semula yang boleh kita semua praktikkan dalam kehidupan kita seharian? Apa juga yang kita lakukan? Kita cuba kaitkan dengan apakah aktiviti ataupun amalan yang boleh kita lakukan, yang boleh dikaitkan dengan aktiviti kitar semula. Dan kita juga akan lihat kepada negara-negara lain, bagaimana mereka menjalankan amalan kitar semula bagi memastikan kelestarian alam sekitar mereka terus terjaga melalui amalan-amalan kitar semula. Baik, itu yang pengenalan, sedikit pengenalan kepada kita semua. Secara sepintas lalunya, 3R. Kita akan cuba memahami maksud 3R, reduce, reuse dan juga recycle. Kemudian yang kedua, kita akan lihat tentang kepentingan amalan kitar semula. Di sini dapat disenaraikan ada 6. Bukan 6, ada 5. 5 jenis kepentingan amalan kitar semula. Yang pertama, melalui kitar semula kita akan menjana pendapatan. Itu sesuatu yang menarik, ya. Bagaimana kita boleh mendapatkan pendapatan melalui amalan kitar semula? Kita akan lihat nanti. Kemudian yang kedua, menjimatkan sumber semula jadi. Yang ketiga, mewujudkan persekitaran yang sihat, bersih dan selesa. Yang seterusnya,
dapat mengurangkan berlakunya pencemaran dengan lebih banyak melalui amalan kitar semula. Dan yang terakhir adalah dapat mengurangkan daripada berlakunya kesan rumah hijau. Itu yang kedua. Kemudian melalui amalan kitar semula, apa yang boleh kita lakukan? Yang ketiga. Okey, apa yang boleh kita lakukan untuk kita mempraktikkan amalan kitar semula pada kehidupan kita seharian. Okey, itu juga yang akan kita lihat. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan cuba banding bezakan, melakukan perbandingan amalan kitar semula daripada negara kita, iaitu apa yang di negara kita lakukan. Kemudian kita nak lihat juga, mengambil contoh kepada negara-negara yang lain. Antara negara lain yang akan kita lihat, yang pertama melalui negara Jerman, Denmark, Sweden dan juga Taiwan. Baik, itu adalah 4 elemen yang akan kita lihat untuk hari ini. Kemudian kita teruskan pada topik yang pertama untuk minggu ini. Elemen kitar semula. Apakah yang dimaksudkan dengan elemen kitar semula, iaitu 3R? Maksudnya adalah kitar semula ini maksudnya lebih kepada kita memungut, kemudian kita mengasingkan sisa pepejal. Memungut, kita kutip barangan-barangan, kemudian kita asingkan sisa-sisa tersebut bagi maksud penghasilan keluaran barangan yang lain. Apa yang kita pungut, kita asingkan, tujuannya adalah untuk kita dapat hasilkan keluaran-keluaran yang lain yang masih kita boleh gunakan semula. Ia dipetik daripada sumber Jabatan Pengurusan Sisa Pejalan Negara, Ogos pada tahun 2018. 3R. Yang pertama adalah reduce, iaitu kita kurangkan. Apa yang perlu kita kurangkan? Amalan untuk mengurangkan sisa pepejal bagi meminimumkan penggunaan sumber semula jadi, iaitu kita akan gunakan sesuatu sumber tersebut mengikut kepada keperluan yang kita perlu sahaja. Kita perlu kenal pasti dahulu berapa jumlah yang kita perlu gunakan. Kita perlu kira dulu, kenal pasti, supaya kita tidak membazir sumber-sumber yang berlebihan. Itu adalah yang pertama, melalui reduce, kurangkan. Kemudian yang kedua, kita nak lihat pula kepada R yang kedua, reuse, iaitu kita gunakan semula. Bagaimana pula? Tindakan kepada penggunaan semula barangan secara berulang kali. Bagi mengurangkan daripada berlakunya penghasilan sisa. Kita menggunakan sesuatu barangan itu secara berterusan, berulang kali, dan penggunaannya masih lagi secara optimum, dapat digunakan dengan baik. Itu dapat mengurangkan daripada berlakunya sisa yang lebih banyak. Kita tidak menggunakan sumber yang seterusnya. Penggunaan sesuatu barangan secara maksimum dapat mengurangkan ataupun mengelakkan daripada berlakunya pembaziran kepada sumber-sumber yang digunakan. Itu adalah reuse. Kemudian yang ketiga, melalui R yang ketiga, recycle, iaitu kita semula, iaitu amalan yang penting, iaitu kita akan mengasingkan barangan mengikut jenis untuk menghasilkan produk yang sama jenis ataupun produk yang baru. Pengasingan perlu mengikut
kepada jenis-jenis sisa supaya ia dapat menjimatkan masa dan juga memudahkan proses kitar semula itu dilakukan. Okey, ini adalah maksud kepada elemen 3R, kitar semula. Reduce, kurangkan, reuse, guna semula, dan juga recycle, kita akan kitar semula. Kemudian elemen yang seterusnya, subtopik yang kedua, kita akan lihat pula yang berkaitan dengan kepentingan amalan kitar semula. Kenapa amalan kitar semula ini penting kepada kita semua? Yang pertama, yang kita katakan tadi, melalui amalan kitar semula ini dapat kita janakan pendapatan. Okey, bagaimana? Kita lihat yang pertama. Okey, melalui kitar semula kita dapat menjana pendapatan iaitu dengan menghasilkan baja kompos melalui penggunaan ataupun sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan yang telah dibuang, okey, tak kisah di restoran, di rumah, okey, kita dapat kumpulkan sisa-sisa makanan tersebut dan kita dapat menghasilkan baja kompos. Melalui penghasilan baja kompos ini kita dapat menjual kepada pasaran dan ia dapat menjana pendapatan kepada kita. Okey, kemudian yang kedua, menjimatkan sumber semula jadi. Okey, contohnya apabila kita mengurangkan ataupun mengguna semula serta mengitar semula sumber-sumber tersebut. Tiga perkataan yang penting iaitu kita kurangkan, guna semula dan kitar semula sumber tersebut, supaya kita tidak membazir sumber-sumber tersebut. Kemudian yang ketiga, mewujudkan persekitaran yang sihat, bersih, selesa untuk kita diami, untuk kita hidup. Melalui amalan kita semula, kita mengurangkan pembuangan sisa pepejat dan secara tidak langsung persekitaran kita akan menjadi lebih sihat, kawasannya jadi lebih bersih dan kita sendiri dapat hidup selesa di kawasan tersebut. Okey, kemudian yang seterusnya, melalui amalan kita semula juga kita dapat mengurangkan pencemaran daripada berlaku apabila sisa-sisa pepejal, sisa-sisa tersebut dapat diurus dengan sistematik, dengan pengasingan sisa-sisa yang sepatutnya. Okey, dan yang terakhir, dapat mengurangkan kesan rumah hijau, melalui proses kitar semula. Okey, baik, ini adalah 5 kepentingan yang dapat kita lihat dalam subtopik yang kedua, 11.2. Baik, kita teruskan dengan 11.3, iaitu amalan kitar semula yang dilaksanakan di negara kita, di Malaysia. Okey, baik, peningkatan kepada jumlah penduduk bagi sesuatu kawasan. Secara tidak langsung jumlah sampah juga akan meningkat. Secara logiknya begitu. Semakin ramai penduduk di sesuatu kawasan, semakin banyak perumahan, tempat tinggal, ini akan menyebabkan isi-isi rumah akan menghasilkan jumlah sisa-sisa dengan lebih banyak. Disebabkan itu amalan kitar semula haruslah kita praktikkan, kita amalkan dalam semua peringkat masyarakat bagi memastikan alam sekitar kita menjadi lebih lestari, lebih sihat, lebih sempurna. Okey, baik, amalan 3R di negara kita, kempen yang pernah dijalankan, yang sedang dijalankan, iaitu fikir dahulu sebelum buang. Apa juga jenis sisa-sisa yang hendak kita buang, kita perlu fikir dahulu sama ada ia masih sesuai untuk digunakan ataupun sesuai untuk dikitar semula, kita perlu asingkan dan sebagainya. Ini selaras dengan
Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam tahun 2007. Okey, akta ini untuk memastikan bahan kitar semula ini dapat diurus dengan baik oleh pihak berkuasa tempatan. Okey, melalui 3R tadi. Reduce, reuse dan juga recycle. Okey, di negara kita reduce, apa yang kita lakukan? Okey, baik, yang pertama, menggunakan kedua-dua belah muka surat kertas semasa menulis atau membuat salinan, photostat, print dan sebagainya. Okey, itu juga dapat mengurangkan penggunaan kertas. Kemudian, menggunakan kain atau tuala kecil bagi menggantikan penggunaan tisu. Kain ni kita sedia maklum, kita dapat cuci semula, bersihkan dia semula, kemudian kita dapat guna semula, berbanding dengan penggunaan tisu. Kita guna sekali, kemudian kita buang. Okey. Kemudian yang ketiga, kita dapat menggunakan teknologi yang ada pada masa kini, iaitu contoh, satu contoh yang paling baik adalah penggunaan email. Berbanding pada satu ketika dahulu kita menggunakan kertas, iaitu menghantar surat dan sebagainya. Okey, dengan penggunaan email, kita telah dapat mengurangkan daripada berlakunya penggunaan kertas dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian yang seterusnya, membeli makanan mengikut keperluan. Okey, bagi mengelakkan daripada pembaziran, mengikut kepada keperluan sahaja, bukan mengikut nafsu kita. Kita beli makanan sekadar untuk kita makan, untuk kita kenyang, untuk kita hidup, bukan makan secara berlebihan. Itu akan menyebabkan pembaziran. Jika makan berlebihan juga dapat memberikan kesan yang tidak baik juga kepada kesihatan. Okey, kemudian yang kedua, melalui reuse, iaitu guna semula. Okey, bagaimana amalan reuse ini digunakan? Yang pertama, contohnya dalam kita membeli makanan. Okey, kita boleh membawa bekas makanan sendiri. Kita bawa bekas tersebut pergi ke kedai makan, kemudian kita order makanan, kita berikan bekas tersebut. Kita gunakan bekas sendiri, tidak menggunakan pembungkus plastik, polystyrene dan sebagainya. Itu dapat menjimatkan, mengurangkan sisa pepejal. Kemudian yang kedua, menggunakan semula botol plastik. Sebenarnya botol plastik ni banyak kegunaan dia, mengikut kreativiti kita. Ada yang boleh dijadikan sebagai hiasan, ada juga yang boleh dijadikan sebagai alat-alat tulis, bekas alat tulis. Ada juga penghasilan bekas-bekas botol ini sebagai pasu, tanaman pokok dan sebagainya, ikut kepada kreativiti yang boleh kita gunakan semula. Kemudian apabila kita membeli barangan, shopping, barangan-barangan harian, barangan basah, kita boleh membawa beg yang boleh diguna semula. Okey, semasa membeli barangan di Tesco, di Aeon dan di tempat-tempat membeli belah yang lain, kita boleh membawa beg kita sendiri untuk mengisi barangan-barangan yang dibeli, tanpa kita mengambil beg plastik daripada pihak pasaraya. Okey, baik. Kemudian mendermakan pakaian yang masih elok kepada mereka yang memerlukan, kepada orang-orang yang susah. Pakaian kita mungkin yang telah kecil, tapi keadaannya masih sempurna untuk digunakan. Kita bolehlah berikan ataupun sedekah kepada orang-orang ataupun keluarga lain yang memerlukan bantuan, yang memerlukan. Okey. Kemudian yang ketiga, melalui recycle kitar semula. Okey, melalui kitar semula ni kita dapat mengitar semula surat khabar. Okey, daripada surat khabar tersebut kita dapat menghasilkannya untuk menjadi bakul dan juga kraft tangan yang menarik. Ini lebih kepada kreativiti lah. Kita dapat gunakan sumber-sumber tersebut kepada kreativiti yang ada pada kita. Kita boleh rujuk dalam YouTube dan sebagainya. Semua contoh dah diberikan. Semuanya terpulang kepada diri kita sendiri untuk
melakukannya. Kemudian yang kedua, kitar semula sisa pertanian, okey, untuk menjadi bahan yang lain. Contohnya seperti bahan-bahan pertanian, bahan buangan pertanian, najis-najis haiwan, najis lembu, najis ayam, okey, tinja-tinja haiwan. Itu boleh dijadikan baja untuk tanaman yang ada. Okey. Okey. Kemudian yang seterusnya, kitar semula tayar-tayar yang terpakai, okey, yang telah tidak digunakan oleh kenderaan. Okay, tayar tersebut bolehlah kita jadikan sebagai hiasan. Contohnya seperti pasu-pasu tanaman di kawasan taman-taman. Okay, kita boleh tanam pokok, kemudian letak sebagai hiasan, dicatkan dengan warna-warna yang menarik. Okay, kemudian mengasingkan sisa-sisa mengikut kategori kepada tong kitar semula yang telah disediakan, seperti yang ada di gambar ini. Okay. Setiap daripada tong ini ada fungsi-fungsi ataupun jenis sisa-sisa yang dapat kita buangkan ataupun asingkan. Okey. Baik, kita akan teruskan pada subtopik yang berikutnya. Okey. Baik, beberapa kempen yang pernah dijalankan di Malaysia. Yang seterusnya adalah Hari Tanpa Beg Plastik. Okey, kalau kamu masih ingat, di negeri Pulau Pinang adalah negeri yang pertama yang telah melaksanakan kempen ini, sekitar pada 6 Julai pada tahun 2009. Setiap daripada tempat-tempat perniagaan, premis perniagaan yang terlibat akan mengenakan caj bayaran sebanyak 20 sen kepada setiap pelanggan yang memerlukan beg plastik. Mereka mengenakan caj 20 sen jika pelanggan meminta beg plastik untuk mereka gunakan membawa barangan mereka. Sebab tu kita gunakan, disarankan untuk membawa beg sendiri untuk memasukkan barangan-barangan yang dibeli. Okey, beg mesra alam, beg kertas dan beg plastik biodegradasi adalah antara alternatif lain yang boleh kita gunakan dalam menggantikan beg-beg plastik. Okey, sebagai alternatif, ini adalah satu langkah alternatif yang baik. Kerana beg plastik ini jika dibuang, dia mengambil masa yang terlalu lama untuk lupus. Berbanding dengan beg-beg mesra alam seperti beg kertas, beg plastik biodegradasi. Ini jika kita buang, jumlah ataupun masa yang diambil untuk diuraikan, dimusnahkan ataupun dia akan lupus, dia mengambil masa yang agak singkat berbanding dengan beg plastik. Kemudian yang kedua, di Malaysia juga kita melakukan pengasingan sisa di punca. Contohnya pengasingan sisa-sisa pepejal yang ada di rumah kita. Ia telah mula dijalankan secara berperingkat, iaitu bermula daripada tahun 2015 pada 1 September. Ini berikutan kepada peraturan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam tahun 2007, Akta 672. Merujuk kepada akta ini, sisa-sisa pepejal perlulah diasingkan mengikut kategori seperti sisa kitar semula, sisa baki, sisa pukal dan juga sisa kebun. Apa itu sisa baki? Sisa baki ini adalah sisa yang kita buang daripada dapur, makanan, bahan-bahan kotor, lampin pakai buang dan sebagainya. Manakala sisa pukal ini pula sisa yang bersaiz besar, contohnya seperti perabot-perabot yang rosak, barangan-barangan elektrik yang besar yang telah rosak dan tidak digunakan lagi. Manakala sisa kebun ni pula adalah seperti ranting-ranting pokok yang ditebang, pelepah-pelepah pokok yang mati, batang pokok yang ditebang, tumbang, daun, bunga. Itu adalah sisa kebun. Manakala sisa kitar semula,
Ini merujuk pula kepada kertas, plastik, botol, kaca, sisa pukal dan juga sisa kebun. Okey, kutipan sisa-sisa kita semula ini dan sisa pukal akan dilakukan sekali untuk seminggu. Manakala kutipan bagi sisa baki dilakukan 2 kali seminggu. Okey. Baik, kemudian kita nak teruskan dengan subtopik yang seterusnya 11.4. Kita akan cuba melihat kepada amalan kita semula yang dijalankan di negara-negara yang lain. Okay, banyak negara maju telah mengaplikasikan aktiviti kita semula ini. Tujuan dia sama saja bagi setiap negara adalah untuk memastikan kelestarian alam sekitar itu selari dengan pembangunan yang dijalankan. Okey. Di bawah ini kita akan lihat beberapa amalan kitar semula yang dijalankan di Jerman, di Denmark, Sweden dan juga Taiwan. Okey, mari kita lihat. Yang pertama adalah kitar semula di negara Jerman. Apa yang mereka lakukan? Okey, yang pertama, ordinan pembungkusan. Ini melibatkan kepada pihak pengilang dan juga pihak pemasaran. Okey, pengeluar ini melibatkan kepada pihak pengeluar, iaitu pihak tersebut perlu mengutip bungkusan barangan daripada pelanggan semula. Apabila mereka memasarkan barangan mereka, pihak pengilang akan kutip semula bungkusan-bungkusan barangan tersebut daripada pelanggan. Kemudian yang kedua, Dualer System Deutschland, GmbH, iaitu semua kotak ditandakan dengan tanda hijau ataupun kita panggil sebagai green dot. Ini yang akan dilakukan oleh pihak pengeluar, pihak pengilang. Tujuan green dot ini untuk diadakan adalah untuk pihak mengilang akan membayar yuran kepada agensi pemungut sisa-sisa tadi untuk pungut semula kotak-kotak tersebut. Mereka akan membayar kepada agensi yang dilantik untuk mengutip semula kotak-kotak yang ditanda hijau ataupun green dot. Ini contohnya, ini gambar dia, green dot. Kemudian yang ketiga, cara memungut bahan terbuang untuk dikitar semula. Bagaimana mereka lakukan untuk pungut bahan-bahan terbuang tadi untuk dikitar semula? Yang pertama, mereka akan melakukan penyediaan tapak pengumpulan dan juga tong kitar semula di jalan-jalan utama kilang, kawasan perumahan dan juga perniagaan. Ini peranan yang dimainkan oleh masyarakat di Jerman. Mereka akan mengisi sampah-sampah dalam beg plastik yang berlogo green dot, yang akan diberikan secara percuma. Melalui logo ataupun plastik yang berlogo ini, mereka akan terus menghantar bahan-bahan yang boleh dikitar semula ke kawasan pusat pengumpulan. Sedikit info, sejak pada tahun 2013, 1 Januari 2013, semua bekas minuman seperti botol kaca, tin dengan isi padu 0.1 liter hingga 3.0 liter akan dikenakan charge deposit. Baik, deposit tersebut akan dipulangkan semula oleh sebuah organisasi menggunakan sistem Dutch Fund System, GmbH ataupun DPG. Ini contoh gambar mesin-mesin tersebut. Mesin untuk kita tebus semula deposit yang telah dibayar melalui pembelian bekas-bekas minuman, botol, kaca, tin dan pelbagai-pelbagai bahan yang lain yang dikenakan charge deposit. Jika kita tidak pulangkan semula, deposit itu akan dapat kepada pihak syarikat. Baik, yang seterusnya, kitar semula yang diamalkan di negara Denmark. Baik, Denmark ni seperti yang kita tahu antara
negara yang berjaya dalam pelaksanaan amalan kitar semula. Okey, mengapa dikatakan sebagai antara negara yang berjaya? Sistem pengumpulan sisa yang dijalankan di negara Denmark adalah sangat efisien, kerana hampir 67% daripada jumlah sisa keseluruhan di Denmark akan dikitar semula. Okey, itu adalah satu jumlah peratusan yang tinggi. Okey, 67% daripada sisa keseluruhan yang ada di Denmark dikitar semula. Manakala 28% sahaja yang akan dilupus dengan menggunakan incinerator, iaitu alat untuk memproses sisa melalui proses pembakaran yang terkawal. Okey. Dan juga hanya 5% sahaja yang akan dikembalikan di tapak pelupusan sampah. Okey, daripada 100% tadi, 67% jumlah sisa keseluruhan akan dikitar semula. Okey, kemudian 28% dilupus menggunakan incinerator, dan di tapak pelupusan hanya 5% sahaja. Okey, itu menunjukkan kepada kejayaan yang besar kepada pelaksanaan kitar semula di negara Denmark. Okey, amalan kitar semula di negara Denmark. Okey, yang pertama iaitu melalui program pengembalian deposit, program cukai sisa, program Waste 21 1998-2004, program subsidi sisa, program cukai hijau. Okey, kemudian program Asphalt Beacons Go Erelsen 1999. Okey, kemudian huraian-huraiannya ataupun kaedah-kaedahnya, apa yang dilakukan bagi setiap daripada amalan ini. Okey, yang pertama adalah program pengembalian deposit, iaitu pihak pengilang diwajibkan membayar deposit kepada kerajaan terlebih dahulu apabila mereka menghasilkan sesuatu produk yang dapat dikitar semula. Okey, kilang akan bayar kepada kerajaan apabila mereka menghasilkan produk yang dapat dikitar semula. Kemudian untuk dapatkan deposit itu, deposit akan dikembalikan semula apabila pengilang mengitar semula produk yang dikeluarkan selepas dijual dan selepas digunakan. Okey, baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, program cukai sisa. Pihak yang hendak melupuskan sebarang jenis sisa akan dikenakan cukai. Okey, kemudian program Waste 21 iaitu menjelaskan secara terperinci tentang cara mengitar semula dengan cekap dan berkesan, iaitu seperti kempen. Kemudian program subsidi sisa, iaitu pihak yang ingin membangunkan teknologi kitar semula akan diberikan bantuan kewangan oleh pihak kerajaan. Pihak kerajaan mereka akan memberi bantuan, menggalakkan kepada program-program seperti ini bagi tujuan untuk membangunkan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan kitar semula. Kemudian program cukai hijau, iaitu pihak yang hendak melupuskan sisa pepejal yang tidak mudah hancur. Contohnya seperti pembungkus plastik, bateri dan beg plastik akan dikenakan cukai. Manakala program Asphalt Beacons Go Erelsen 1999 menguatkuasakan undang-undang yang memberi definisi kepada sisa, menjelaskan jenis-jenis sisa dan menghuraikan cara pihak berkuasa tempatan menguruskan sisa pepejal di kawasan masing-masing. Okey, ini adalah antara program kitar semula yang dijalankan di negara Denmark, antara negara yang berjaya dalam menguruskan sisa-sisa dan juga melaksanakan program kitar semula di negara mereka. Kemudian kitar semula di negara Sweden. Sweden ni pula negara yang mengitar semula 99% daripada sisa buangan domestik. Okey, mereka 99% kitar semula sisa buangan domestik mereka. Okey, hanya 1% yang akan dibuang di tempat pelupusan sampah. Okey, Sweden juga mengimport
mereka mengambil sisa daripada negara lain. Mereka import sisa-sisa daripada negara lain. Tujuannya adalah untuk menjana tenaga elektrik melalui sisa-sisa ini. Okey, baik. Kemudian kitar semula di negara ini, di Sweden, adalah contoh yang terbaik yang dapat kita lihat dan dapat diberi perhatian oleh negara-negara yang lain. Okay, kita lihat apa yang berlaku di negara mereka. Kita semula di Sweden. Yang pertama, melalui pencegahan sisa, iaitu penduduk digalakkan untuk memilih makanan yang perlu sahaja. Yang perlu iaitu mengikut kepada kesesuaian pada mereka. Pembaziran sumber dan penghasilan sisa makanan yang berlebihan dapat dielakkan melalui pemilihan makanan yang perlu sahaja. Okey, kemudian yang kedua, pemulihan tenaga, iaitu satu tan sisa buangan yang dibakar dalam incinerator, akan menghasilkan tenaga kepada mereka, akan menghasilkan tenaga. Secara tidak langsung, pemulihan tenaga dapat dijalankan. Manakala sisa domestik digunakan untuk menjana tenaga, terutamanya bagi sistem pemanasan rumah. Seperti sedia maklum, di Sweden ini merupakan negara yang beriklim sejuk. Kemudian lambakan sisa dapat dikurangkan, dan isu-isu masalah ruangan di kawasan pelupusan sampah juga dapat dikurangkan, dapat diminimumkan. Langkah yang ketiga, melalui guna semula, iaitu perabot pakaian yang masih elok akan dihantar ke pusat guna semula yang berkonsepkan perbaiki, perkongsian dan akan digunakan semula. Garment collecting, iaitu pemberian kupon ribat oleh H&M apabila pelanggan menyumbang pakaian yang terpakai. Manakala matlamat guna semula adalah untuk membentuk sikap yang lebih baik, manakala kempen guna semula disebar dengan meluas melalui media-media massa, media elektronik dan sebagainya. Kemudian melalui pelupusan, sisa buangan domestik akan dikitar semula, kemudian akan dihantar ke kawasan pemulihan tenaga. Manakala sektor pembinaan yang menyumbang kepada sisa yang tidak boleh dikitar semula, contohnya seperti bahan-bahan pembinaan, asbestos, perlu diuruskan oleh syarikat masing-masing dengan melupuskannya menggunakan mesin incinerator bagi bahan-bahan sisa tersebut. Okey. Kemudian kitar semula yang dijalankan di Sweden, mereka menyediakan tong kitar semula mengikut kategori di kawasan perumahan. Kemudian syarikat OptiBag membangunkan mesin yang boleh mengasingkan beg sisa mengikut warna secara automatik. Dia memudahkan dalam pengasingan sisa mengikut kepada warna. Kemudian bahan kitar semula disalurkan ke kontena bawah tanah yang berfungsi. Tujuannya adalah untuk mengurangkan pencemaran bau daripada berlaku. Yang seterusnya, yang terakhir, kita akan lihat di negara Taiwan. Bagaimana mereka melakukannya? Taiwan merupakan sebuah negara yang berkeluasan kira-kira 35,410 km persegi dan kepadatan penduduknya adalah 699 orang kilometer persegi. Okey. Baik, statistik ini akan menunjukkan bahawa bilangan penduduk di negara Taiwan adalah padat dan akan menerima kesan negatif jika bahan buangan sama ada dalam bentuk pepejal atau cecair tidak diuruskan dengan baik dan juga sistematik. Okey, disebabkan itu negara Taiwan sangat-sangat menggalakkan aktiviti kitar semula ini untuk diamalkan. Okey, apa yang mereka lakukan? Okey, yang pertama melalui kempen. Program ini dijalankan oleh Agensi Perlindungan Alam Sekitar ataupun Taiwan Environmental Protection Administration, EPA.
Okey, mereka akan menjalankan kempen kesedaran bagaimana untuk melakukan kitar semula keburukan-keburukan tentang sisa-sisa yang tidak diurus dengan baik. Okey, itu adalah antaranya. Kemudian program 4 dalam 1 iaitu kerajaan akan menggalakkan jalinan kerjasama antara 4 golongan. Okey, siapa yang terlibat? Pihak masyarakat, pihak berkuasa bandar, syarikat kitar semula dan juga badan sukarela bagi menjalankan kitar semula. 4 golongan ini akan diberi galakan daripada pihak kerajaan untuk menjalin kerjasama, mencapai kata sepakat supaya dapat melaksanakan program kitar semula ini dengan lebih berkesan. Okey, manakala yang seterusnya garis panduan kitar semula iaitu melalui ini garis panduan yang dikeluarkan ia akan menerangkan cara untuk menguruskan sisa-sisa pepejal termasuklah kaedah-kaedah bagaimana untuk menyimpan panduan untuk bagaimana proses kitar semula itu berlaku, bagaimana untuk kumpul dan proses daripada hasil-hasil buangan ataupun hasil sisa-sisa yang telah dikumpulkan. Okay, kemudian yang terakhir melalui akta pelupusan sisa iaitu mewajibkan pengilang dan juga pengimport. Pengilang dan pengimport akan bertanggungjawab ke atas produk yang dihasilkan. Bertanggungjawab sepenuhnya. Okey. Baik, itu adalah bagi negara Taiwan. Okey, kita dah habis untuk bab yang ke-11. Okey, kita imbas kembali secara keseluruhannya. Definisi kepada kitar semula iaitu bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Kepentingan bagi kitar semula iaitu boleh menjana pendapatan, menjimatkan sumber semula jadi, mewujudkan persekitaran yang sihat, bersih dan selesa, mengurangkan pencemaran, mengurangkan kesan rumah hijau. Manakala amalan yang dijalankan di Malaysia, amalan kitar semula di Malaysia 3R, pengasingan sisa di punca dan hari tanpa beg plastik. Kemudian perbandingan yang kita lihat tadi melalui 4 buah negara, Denmark, Taiwan, Jerman dan juga Sweden. Okey, baik, so kita akan tamatkan untuk bab yang ke-11. Okey. Okey, baik, latihan untuk hari ini kepada semua pelajar, cabaran minda, soalan yang mudah. Baik, tandakan betul pada pernyataan yang betul dan salah pada pernyataan yang salah. Okey, kamu akan baca salin semula soalan A, B, C, D, E dan F. Kemudian soalan yang kedua, okey, kamu perlu rujuk kepada keratan akbar di bawah. Kemudian kamu akan bincangkan tentang amalan kepentingan amalan kitar semula. Okey. Baik, kepentingan amalan kitar semula buat dalam bentuk gambar rajah seperti ini, kemudian masukkanlah kepentingannya. Kamu jawab. Dan yang ketiga, soalan yang ketiga, perbelanjaan bagi pengurusan sisa di Malaysia mencecah 2.2 bilion setahun. Okey, selaku ahli kelab alam sekitar sekolah anda, kamu diminta untuk apa? Berikan cadangan langkah yang berkesan yang boleh diambil bagi menangani masalah pembaziran kos tersebut bermula pada peringkat sekolah. Baca soalan betul-betul. Okey, kamu akan berikan cadangan langkah-langkah yang berkesan yang boleh diambil bagi menangani masalah pembaziran kos tersebut, iaitu bermula pada peringkat sekolah. Beri perhatian di situ adalah bermula pada peringkat sekolah. Apa yang boleh kamu lakukan? Okey, kamu berikan cadangan. Okey, kita akan bincang latihan ini pada sesi yang berikutnya. Okey, terima kasih.